Salam sejahtera kepada anda semua. Saya Bawan Sangka, anak lelaki dari Sangga. Saya dari 4 Sains, Sekolah Menengah Kebangsaan Lui Barat di Negeri Sembilan. Hari ini saya ingin membentangkan kepada anda semua tentang piramid makanan 2020. Mari kita lihat apa dia piramid makanan 2020. Ini ialah piramid makanan 2020. Mari kita lihat tentang kumpulan buah-buahan dan sayur-sayuran. Buah-buahan dan sayur-sayuran mesti diambil dalam kuantiti yang paling banyak daripada kumpulan makanan yang lain. Kita perlu mengambil sayur-sayuran dalam 3 sajian manakala buah-buahan dalam 2 sajian setiap hari. Hal ini dapat meningkatkan imunisasi badan kerana mempunyai mineral dan vitamin yang tinggi. Gambar-gambar ini menunjukkan kumpulan buah-buahan dan sayur-sayuran. Selain itu, kita juga ada sumber karbohidrat. Sumber makanan karbohidrat perlu diambil dalam kuantiti yang kurang daripada buah-buahan dan sayur-sayuran. Contoh sumber makanan karbohidrat adalah nasi perang, jagung, oat, roti bijirin penuh. Julat pengambilan makanan karbohidrat adalah 50% hingga 65% sahaja. Sumber karbohidrat yang kompleks dan mempunyai serat yang tinggi. Ini adalah gambar-gambar sumber makanan karbohidrat yang kita perlu mengambil. Di samping itu, kita juga ada sumber makanan protein. Sumber makanan protein perlu diambil dalam kuantiti yang kurang daripada buah-buahan dan sayur-sayuran serta karbohidrat. Contoh makanan protein ialah ayam, ikan, susu, telur dan daging. Susu dan produk ternusu perlu diambil dalam 2 sajian sehari. Ikan, susu, daging, ayam dan telur perlu diambil dalam 1 hingga 2 sajian sahaja dalam sehari. Ini ialah gambar-gambar sumber makanan protein. Akhir sekali, kita mempunyai sumber makanan lemak. Sumber makanan lemak perlu diambil dalam kuantiti yang paling kurang daripada sumber makanan yang lain. Contohnya adalah minyak. Kita perlu menghadkan pengambilan sumber lemak untuk mengurangkan risiko penyakit yang terutamanya seperti serangan jantung. Ini adalah contoh gambar-gambar sumber makanan lemak. Kita juga mempunyai sumber air. Kita perlulah mengambil ataupun meminum 6 hingga 8 gelas air kosong setiap hari. Kita perlu menekankan air kosong iaitu air yang kosong, bukan air yang lain seperti air Milo. Ini adalah untuk sentiasa memastikan kita terhidrat bagi menjaga kesihatan terutamanya dalam zaman pandemik COVID-19 ini. Mari kita melihat piramid makanan 2010. Perbandingan antara piramid makanan 2020 dengan piramid makanan 2010. Apa yang perbezaan dan persamaan yang ada antara piramid makanan 2020 dengan piramid makanan 2010? Mari kita melihat. Yang pertama, kita melihat dari aspek perbezaan. Kumpulan karbohidrat terletak di dasar piramid makanan 2010, manakala kumpulan vitamin dan mineral yang terletak di dasar piramid dalam piramid makanan 2020.
Air telah disertakan dalam piramid makanan 2020. Air tidak disertakan dalam piramid makanan 2010. Contoh sumber karbohidrat dalam piramid makanan 2010 ialah nasi, mi, roti, kentang, jagung dan sebagainya. Manakala contoh sumber karbohidrat dalam piramid makanan 2020 adalah sumber karbohidrat yang kompleks dan mempunyai serat yang tinggi sahaja, iaitu seperti nasi perang, oat, jagung dan roti bijirin penuh. Ini adalah perbezaan-perbezaan antara piramid makanan 2020 dengan piramid makanan 2010. Manakala kita melihat apakah persamaan antara piramid makanan 2020 dengan piramid makanan 2010. Kedudukan kumpulan makanan protein dan lemak adalah sama. Saranan jumlah kuantiti yang perlu diambil bagi kumpulan makanan protein dan lemak juga sama. Kesimpulannya, kita perlulah mengamalkan dan mematuhi saranan piramid makanan 2020 yang terkini yang telah diubah suai mengikut tahap keselamatan yang baik serta dikaji dan diubah suai oleh Kementerian Kesihatan Malaysia agar kesejahteraan dan keharmonian kita terjamin. Jadi kita perlulah mengikuti cara pengambilan makanan yang disertakan dalam piramid makanan Malaysia 2020 agar keselamatan kita terjamin. Kita perlulah mengamalkannya. Akhirnya, terima kasih kepada anda semua yang menonton video ini. Sebelum kita mengakhiri video ini, saya ingin mengucapkan slogan ini sebagai kita jaga kita. Kita perlulah mengamalkan SOP yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia seperti memakai pelitup muka, sentiasa mencuci tangan dan menggunakan sanitizer serta mengamalkan penjarakan sosial.